الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقدرة قدرتك والقوة قوتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان أرزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقدرتك وقوتك. آتنا أفضل ما أتيت به عبادك الصالحين. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita dapat bertemu dalam suatu majlis dan perhimpunan yang sedang dinaungi oleh rahmat Allah dan didoakan oleh para malaikat. Waktu ini namanya waktu duha. Kuliah kita ni nama kuliah duha. Kadang-kadang kita pun tak tahu makna duha ni. Semangat nak buat amalan, ilmu tak berapa cukup. Macam bulan Ramadan, sembahyang tarawih penuh, tazkirah tinggallah separuh. Sebab tu ramai di kalangan kita walaupun rajin buat amalan tapi banyak buat kesilapan. Perkara yang patut diutamakan, didahulukan, tak diberi perhatian. Jadi sebelum nak beramal kena ada ilmu. Oleh kerana tak ada ilmu lah, 10 akhir Ramadan ni surau masjid suram. Masa waktu mula dulu, minggu pertama Ramadan sampai keluar kan, sembahyang tarawih. Mari minggu akhir sunyi, suram. Sebabnya kerana masing-masing memang bersemangat nak beramal tapi kurang ilmu. Waktu duha ni waktu yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Sayyidatuna Aisyah tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tengok kamu bila tiba waktu duha, kamu akan semayang. Masuk sahaja waktu duha, kamu akan semayang." Duha ni dia ada 3 waktu. Pertama, lebih kurang setengah jam selepas terbit matahari dah masuk waktu duha. Itu duha yang pertama. Maka orang Melayu kita ni dia terkenal dengan semayang sunat isyraq.
Bila terbit matahari, lebih kurang setengah jam sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq ni sebenarnya muqaddimah duha. Ataupun kata tok-tok guru kita, duha kecil. Duha lah tu. Kerana sembahyang duha ni, riwayat yang masyhur 8 rakaat. Makna boleh buat dari 2, 4, 6 atau 8. Ada riwayat sampai 12 rakaat. Nabi kita Muhammad SAW selalu buat 4 rakaat. 4 rakaat tu nak buat 2 salam pun boleh, nak buat 1 salam pun boleh. Tapi kena belajarlah. Kan? 2 salam ni tak ada masalah. 1 salam ni. Kan? Nak buat macam mana? Kena belajarlah. Oleh kerana kuliah duha kita pagi ni bukan tajuk sembahyang sunat duha, saya tak boleh ceritalah. Ada etika dia. Kan? Ilmu ni kena kedekut lah sikit-sikit. Sikit-sikit saja. Bukan nak sembunyi, suruh cari. Kan? Kemudian, duha yang kedua, waktu afdal sembahyang sunat duha. Waktu mana? Tahu tak? Waktu afdal sembahyang sunat duha ialah apabila sinar cahaya matahari terkena muka kita ataupun kulit kita, terasa pedih kulit tu. Yang disebut dalam kitab-kitab jawi kita ni, lebih kurang matahari segala. Bila cahaya matahari kena kulit kita, kita berasa pedih. Itu waktu paling afdal sembahyang sunat duha. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, sehingga pada waktu ghurub. Sehingga pada waktu mana lebih kurang pukul 12. Matahari dah mula nak beralih ni. Maka sampai waktu tu pun kita boleh sembahyang sunat duha lagi. Sembahyang sunat duha. Jadi Sayyidatina Aisyah tanya Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya melihat kamu waktu duha mesti sembahyang. Kenapa ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Aisyah, waktu ni ramai manusia yang lalai dan rugi. Kerana bahawa sesungguhnya pada waktu duha, Allah Ta'ala membuka ke-7 pintu langitnya. Maka tidak ada hamba yang mengangkat tangan di waktu duha, memohon kepada Allah permintaan dan hajatnya, melainkan akan diangkat melepasi pintu-pintu langit." Ini waktu yang sangat besar, fadilat dan kelebihan. Ramai di kalangan kita yang melalaikan waktu ni. Betapa cintanya Nabi kepada solat sunat duha hingga pada waktu berlaku Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi balik selepas tahun peristiwa Hudaibiyah. Nabi balik ke Mekah setahun lepas tu dengan 100,000 orang Islam. Yang mula-mula Nabi buat bila masuk ke Mekah ialah menuju ke rumah ibu saudaranya Ummu Hani dan mandi sunat di situ. Nabi mandi. Sebab tu kita bila masuk Mekah, sunat kita mandi. Ta'asiyan li Rasulillah, kerana meniru perbuatan Nabi SAW. Mandi sunat kerana masuk Mekah. Mandi pun jadi ibadat dalam Islam ini. Tuan-tuan, kalau kita ada ilmu, kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita masuk gitu je lah. Sampai daripada Madinah, dalam keadaan kita telah berihram, masuk sekejap dalam hotel, mandi sunat. Dalam bilik hotel, mandi sunat sebelum nak turun, selesaikan tawaf, mandi sunat. Kerana masuk Mekah. Dan selesai Nabi mandi, Nabi sembahyang sunat duha 8 rakaat. Waktu yang kelang kabut tu, kan? Peristiwa Fathu Makkah. Pembersihan Baitullah daripada berhala. Nabi tetap sembahyang sunat duha 8 rakaat dengan sempurna. Kan? Kita waktu bertenang pun tak buat, tambah waktu sibuk. Kan? Waktu bertenang pun tak buat, tambah waktu sibuk. Imam Ahmad ibn Hanbal
Waktu sihat semayang sunat mutlak sehari semalam 300 rakaat. Waktu sakit tambah lagi 100 jadi 400. Kan? Maknanya para salaf kita dulu sakit ikut dia, bukan dia ikut sakit. Kan? Ini sejarah waktu duha. Jadi lepas ni insya-Allah kita tak tinggal waktu duha ni, kita semayang. Paling kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Kan? Dengan doa yang maksur daripada Nabi SAW. Kan? Afdal kita baca doa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Allahumma inna ad-duhaa duhauka. Wahai Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duha milik kamu. Menunjukkan orang lain tak boleh buat. Kan? Masa, waktu, hari, jam, saat ini adalah mampu dibuat oleh Allah Ta'ala saja. Matahari nak naik pagi-pagi, tidak ada siapa pun yang boleh tahan matahari naik. Dia nak terbenam waktu petang, nak masuk malam, nak masuk maghrib, tak ada orang boleh tahan. Kerja belum selesai. Kan? Kerja belum selesai, nanti dulu. Kan? Tak boleh. Tiba masa siang, tiba masa malam. Matahari ini pernah ditahan daripada terbenam sekali saja dalam sejarah dunia ni. Iaitu pada waktu Nabi Allah Syith alaihi salam. Bukan. Pada waktu Nabi Allah Ilyasa alaihi salam. Ketika mana menggantikan, kata setengah Ilyasa, kata setengah Nabi Yusha alaihi salam memimpin Bani Israel masuk ke kota Baitul Maqdis. Nabi Yusha ni atau Nabi Ilyasa ni datang setelah Nabi Allah Musa alaihi salam. Bani Israel setelah menyeberangi laut sesat dalam padang pasir Tih 40 tahun. Dalam perjalanan nak masuk ke Palestin. Maka setelah wafat Nabi Musa, Nabi Yusha adalah memimpin Bani Israel dalam perjalanan nak masuk ke Baitul Maqdis. Ini sejarah dunia yang panjang. Jadi kebetulannya tuan-tuan boleh terujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir cerita ni. Kebetulannya bila nak masuk ke Palestin, hari ni hari Jumaat. Syariat Nabi Musa haram berperang hari Sabtu. Haram tangkap ikan hari Sabtu. Haram berperang pada hari Sabtu. Setiap minggu sehari kalau berperang, Sabtu gencatan senjata, tak boleh perang, haram hukum dia. Nabi Ilyasa hari Jumaat dah dekat sangat nak sampai ke Palestin. Tapi dah petang, dah lepas Zuhur. Dekat dengan asar belum sampai lagi. Dan Nabi Ilyasa kalau boleh berhajat nak masuk Baitul Maqdis ni hari Jumaat. Sebab takut bila masuk Baitul Maqdis terpaksa kena berperang. Jadi tak sabar lagi nak tangguh, dah lama dah. Berdoa kepada Allah, ya Allah tahankan matahari daripada terbenam. Kalau boleh saya nak masuk Baitul Maqdis hari ni, hari Jumaat. Dalam munajat dia kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala tahan matahari. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tahan matahari daripada terbenam. Sehingga beberapa lama, selamatlah masuk Nabi Yusha ini dengan Bani Israel dalam kota Baitul Maqdis, baru masuk Maghrib. Jadi masuk pada hari Jumaat jugalah. Sekali itu ya. Kan? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu waktu duha, waktu matahari sedang naik, waktu manusia sedang sibuk dengan urusan dunia yang lain, pada waktu tu ada hamba yang rokok dan sujud pada Allah. Sebab tu rokok dan sujud ni adalah merupakan sifat mukmin. Orang beriman itu sentiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Bukan dalam sembahyang saja, di luar sembahyang. Sebab tu sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sembahyang tapi masih buat dosa dengan maksiat, itu berarti sembahyang belum diterima oleh Allah. Macam kita duk rebut, sibuk dengan Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Ada orang tanya, Ustaz, apa tanda saya dapat Lailatul Qadar? Orang Melayu memang sibuk dengan tanda. Dia katanya, Ustaz, apa tanda dapat Lailatul Qadar? Dia soal tu bukan apa, dia motivasi lah, kan?
Jadi bila kita sebut-sebut tu, dia rasa macam ada dekat dia. Dia pun alhamdulillah, tak sia-sia berjaga malam. Kan? Untuk tu ya, untuk nak rasa apa? Rasa motivasi diri. Jadi apa tanda kami ni Ustaz kalau beribadat 10 akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar. Jadi kita pun jawablah. Kita kata jawapan para ulama bahawa di antara kamu dapat Lailatul Qadar ialah selepas habis bulan Ramadan ni, semua amalan kamu di bulan Ramadan ni kamu teruskan pada 11 bulan yang baki. Rajin baca Quran bukan sekadar di bulan Ramadan. Rajin buat ibadat bukan sekadar di bulan Ramadan. Banyak bersedekah bukan sahaja di bulan Ramadan. Kan? Ingat anak yatim bukan sahaja di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan anak yatim terseksa kekenyangan. Bulan Ramadan. Perut semua bunting-bunting belaka. Kan? Menggelit perut anak yatim. Tak percaya pergi tengok. Buka puasa hotel ni, restoran ni, syarikat korporat ni turun buat tanggungjawab korporat gini. Dan terseksa kelaparan anak yatim tu 11 bulan. Fakir miskin ingat bulan Ramadan. Di luar Ramadan tak ingat fakir miskin. Majlis ilmu rajin bulan Ramadan. Habis Ramadan luntur semangat. Kita ni tuan-tuan, kalau kita baju haitir lah, contoh orang lelaki-lelaki buat haitir, perempuan tuan-tuan buat sendiri. Buat sendiri, tak ada makna berkahwin. Saya duduk mengajar risalah sujud bab sujud syukur. Sujud syukur ni bukan dalam semua perkara, hanya dalam nikmat-nikmat yang jarang dapat dan nikmat-nikmat yang besar. Kalau kawan kita belanja sarapan pagi teh tarik dengan roti canai, tak perlu sujud syukur. Tak perlu, kan? Kan? Isteri kita balik-balik dia buat air teh, kopi, bagi kita minum, tak perlu sujud syukur. Tapi saya kata kena sujud syukur kalau sejak 10 tahun berkahwin tu kali pertama buat air teh. Tengok ada air teh atas meja, isteri mari letak, sujud syukur. Sebab apa? Sejak 10 tahun berkahwin ni lah kali pertama awak buat air teh pada saya. Itu nikmat yang besar. Bila kita buat air teh kita pun kacau. Kita bergula kita kacau. Bila kita angkat sudu, air tadi akan terus berpusing, kan? Lama-lama barulah dia berhenti. Nak bagi dia berkocak semula, tak puas hati. Sebab kurang manis, tambah gula lagi satu sudu, kena kocak balik. Bila kita angkat, dia akan terus berpusing. Begitulah semangat iman kita. Amal ibadat kita. Ramadan ni ibarat kita buat air teh. Ibarat kita kacau air teh. Bila kita angkat sudu, dia akan terus berpusing air tu. Lama-kelamaan dia akan slow, dia akan senyap air tu, tenang semula. Kena kacau semula. Tu tugas kita. Berarti selepas Ramadan, 11 bulan yang baki, segala amal kebaikan di bulan Ramadan ni diteruskan selepas Ramadan. Baru betul dapat Lailatul Qadar. Seperti haji yang mabrur. Orang balik daripada haji yang mabrur, apa tanda dapat haji yang mabrur? Semua amalan yang dibuat di Mekah, di Madinah, 40 waktu tak tinggal solat berjamaah, takbiratul ihram yang pertama di belakang imam, diteruskan lepas balik daripada haji. Kalau tuan-tuan dan puan-puan himpun haji dengan hajjah qaryah surah Al-Kahfi ni, sembahyang jamaah agak-agak berapa orang? Paling kurang 200 orang adalah, insya-Allah. Sejak surah Kahfi ni berapa tahun dah surah Kahfi ni? 20 tahun. Takkan tak ada 1 tahun 10 orang pergi buat haji. Kan? Jadi kalau himpun haji dengan hajjah, berarti setiap kali sembahyang jamaah paling kurang subuh dengan isyak lah, hak lain mungkin sibuk bekerja, kan? 200 orang datang jemaah. Mana pergi haji hajjah ni? Ghaibul ghuyub. Bukan takat ghaib, ghuyub. Hak ni takutnya.
Kalau pergi surau lain tak apalah. Kalau pergi masjid lain tak apalah. Makna ramai orang pergi buat haji dapat title haji dengan hajjah. Mabrur belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala sekalian. Rokok dan sujud ni sifat orang beriman. Patuh kepada perintah Allah taala di luar daripada solat. Hak ni yang payah nak cari tuan-tuan. Payah cari. Yang rukuk dan sujud walaupun di luar salat tetap rukuk dan sujud kepada Allah. Yakni patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Pagi Jumaat kita baca surah Sajdah. Surah Sajdah. Baca surah di surah kita ni. Pagi Jumaat. Sujud sejadah kata orang Melayu. Sujud sejadah. Sujud sejadah tu lah sejadah tu. Boleh pakai lah tu pun. Boleh dah. Kan? Hak sebenarnya sajdah. Kan? Ataupun sajadah. Ya. Melayu dia buat sejadah. Boleh lah. Dalam surah Sajdah. Bila sampai pada ayat yang bergaris tu, waktu itulah kita sujud. Sunat sujud. Di dalam salat dan di luar salat. Nampak? Tak macam sujud syukur. Sujud syukur tak boleh buat dalam salat. Walaupun baca ayat syukur, tak boleh buat dalam salat. Hanya dibenarkan buat di luar salat. Sujud sahwi gitu ke? Sebelum salam atau selepas salam. Paling afdal sebelum salam. Cuma kalau terlupa sujud sebelum salam, Nabi pernah sujud di luar salam. Sujud sajdah. Bahkan ketika duduk dalam kenderaan, suami bawa kereta, perempuan baca Quran. Sampai pada ayat sejadah, sunat perempuan sujud. Sujud. Niat sujud, nawaitu sujud as-sajdati lillahi ta'ala. Saja aku sujud sejadah kerana Allah. Ataupun dinamakan juga sujud tilawah. Sujud. Nak sujud macam mana ustaz? Dalam kereta, ahli akrobatik boleh ha? Itu kena belajar. Kena belajar. Pernah dua orang sahabat yang bermusafir di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu musim sejuk. Tiba-tiba tengah bermusafir tu, malam dia bermimpi. Mimpilah sehingga menyebabkan keluar air mani. Bangun pagi besok, nak sembahyang subuh dia mandi. Kerana cuaca yang terlalu sejuk, kesan daripada mandi itu mati sahabat ni. Mati sahabat. Maka dikhabarkan kepada Nabi kisah dua sahabat bermusafir ni, seorang mimpi keluar air mani, mandi musim sejuk sampai mati. Nabi kata kasihan. Kalaulah dia bertanya aku terlebih dahulu, nescaya tak perlu mandi dalam keadaan musim yang sangat sejuk cuacanya, hanya perlu tayamum. Kalau suasana cuaca yang sangat mudarat sejuknya, macam kita bulan Ramadan, hukum asal kita mandi lepas zuhur ni makruh, mengurangkan pahala puasa. Tapi kalau terlalu penat sangat, terlalu letih sangat, cuaca panas sangat, Nabi SAW pernah mandi lepas zuhur kerana cuaca yang teramat panas dan letih sangat. Kira-kira turun daripada kereta nak masuk dalam rumah tu merangkak lah kira-kira. Allah. Tak boleh cakap dah. Orang cakap apa pun tanya tak jawab dah. Kenapa Haji? Gitu ya. Kenapa? Tertanya kali ketiga, kenapa Haji? Puasa. Tak reti ya. Marah. Kita berkata, kami pun puasa relax. Tak macam Ji teruk nampak. Aku puasa kali pertama. Oh, kali pertama.
Ha tu. Nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah. Ha tu lah. Kalau ada ilmu. Satu pagi datang para sahabat daripada beberapa orang sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu pada Nabi. Di Madinah ni tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa masjid kecil. Di apa perkampungan kaum kafilah semua ni. Bani Salamah ada masjid. Quba pun dekat dengan Masjid Nabawi. Cuma hari Jumaat mereka semua akan berhimpun sembahyang Jumaat di Masjid Nabawi. Maknanya Masjid Nabawi ni masjid jami'. Jadi datang beberapa orang sahabat kepada Nabi satu pagi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tak mau sembahyang dah subuh di belakang imam yang engkau lantik di masjid ni sekian-sekian. Jadi tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kamu tak mau sembahyang subuh berjamaah di belakang imam sepulan-sepulan? Kerana imam yang kamu lantik tu ya Rasulullah, sembahyang subuh dia baca panjang bukan main. Masjid kampung saya tu, imam muda nombor 2 tu, sembahyang subuh habis surah Yasin. Mentang-mentang dia hafal Yasin. Sembahyang subuh hari kerja. Sembahyang subuh baca Yasin habis 83 ayat. 2 rakaat, 1 rakaat 40 ayat. Maka Nabi panggil imam yang baginda lantik tu datang menghadap. Bila sampai sahabat yang jadi imam ni, Nabi kata, antumul munaffirun. Kamu telah menjauhkan orang daripada Islam, daripada masjid, daripada ibadat. Kamu menyebabkan orang tidak gemar beribadat. Macam setengah-setengah ustaz kita lah, mari tazkirah Ramadan, pengurusi kata ustaz 20 minit, waktu kecemasan 10 minit, takat setengah jam boleh. Dia hantam sejam suku. Kan? Pertama, kerana dia perasan ceramah dia sedap. Kan? Saya pagi ni 10.30 nak berhenti. InsyaAllah. Bulan Ramadan tak boleh cakap banyak tuan-tuan. Kan terpaksa buka puasa payah. Lebih dari 10.30 tu ada soalan, sediakan. Kalau nak SMS boleh 013 420 3344, 10 sen saja. 013 420 3344. Tak nak SMS tulis. Terjawab soalan insya-Allah lepas 10.30. Tak larat nak cakap banyaklah. Kan? Ni pun dah turun gear balik ni. Kan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi kata kamu jadi imam, baca panjang suatu sembahyang subuh, orang nak makmum kamu nak keluar pergi kerja semua jadi payah, jadi susah, kamu jauhkan orang daripada masjid, daripada ibadat. Itu imam tak ada ilmu. Ustaz Azhar Idrus cerita apa dalam ceramah dia? Bab Tok Imam ni. Dia cerita Tok Imam malam Jumaat jima' bini. Tiba-tiba terlupa mandi junub. Dah jima' bini letih, dengar azan subuh baru terjaga. Ambil wuduk-wuduk, gopah-gopah, mari jadi imam sembahyang subuh. Baca sujud sejadah ni. Cerita sujud sejadah. Kan? Bagi salam baru teringat kata terlupa mandi junub. Patut tadi sebelum sembahyang subuh dia dengar macam suara isteri dia berdehem di belakang. Kan? Bergoyang tirai. Cuma rupanya nak peringat. Mudah-mudahan teringatlah suami aku ni, dia tak mandi junub lagi tu. Kan? Tok imam yang ada ilmu, dia relax je, dia terus wirid. Wirid macam biasa, lebih panjang dari hari biasa. Astaghfirullahalazim. Sampai doa semua siap. Salam dengan jemaah. Sallallahu. Semua. Keluar daripada masjid. Kan? Jalan relax. Jangan kelam kabut. Nanti orang perasan. Jalan. Kan? Sampai tempat gelap baru berlari balik rumah. Mandi junub, sembahyang lain subuh. Tu imam yang tak ada ilmu pegang mikrofon. Confirm pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pengumuman penting tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ni Ustaz Azhar cerita dalam kuliah dia. Saya ciplak aja. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya nak memaklumkan suatu perkara walaupun saya berasa malu tapi saya kena beritahu. Ini hukum kepala otak kau. Kan? Tak payahlah bagi tahu jamaah. Saya 2-3 hari lepas saya pergi satu surau di Gombak ni juga, tazkirah Ramadan. Sudah sembahyang tarawih, ada seorang dengan serban dengan jubah, ustaz duduk jap nak tanya masalah fiqh. Dia tak, semalam saya sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib saya kentut. Kan? Saya kentut. Saya pun kata tak apa, tak ada masalah lah kentut lepas sembahyang. Tak, bukan tu soalan. Kan? Soalan dia kata, ustaz, saya pun turun pergi makan dengan jemaah semua, naik, saya jadi imam sembahyang isyak. Saya terlupa, saya terkentut. Saya tak ambil wudu. Saya teringat cerita Ustaz Azhar ni, terus saya tanya, haji buat pengumuman pada jemaah ke? Tak. Ni saya nak tanya Ustaz. Kut berulang cerita yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia tanya saya macam mana saya nak buat Ustaz? Adakah berdosa saya? Solat jamaah tidak batal. Yang tak terkira ni solat haji je. Haji dah qada dah isyak tu. Terus saya lepas tu saya sembahyang isyak lah. Kata dia. Itulah. Kan, baru betul. Ilmu. Kita tiap-tiap pagi Jumaat sembahyang subuh baca surah Sajdah. Malangnya kita tidak faham apa yang kita baca. Saya bulan Ramadan ni selalu saya bercakap dalam tazkirah. Saya kata orang kita ni bila baca Quran, bulan Ramadan ni maklumlah kan, semua orang rajin baca Quran. Quran pun terkejut bulan Ramadan ni. Quran pun terkejut. Nampak? Tambah orang perempuan lah. Orang perempuan ni, saya awal-awal lagi saya angkat tangan. Bukan angkat tangan, angkat kaki. Memang tak boleh lawan orang perempuan. Pukul 8 tadi dia berimpun, kita mengantuk tak kira lepas subuh. Dia mari dah pukul 8, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tasbih, Allah kan. Lepas tu duduk pula dengar kuliah duha, Ustaz Yusani kutuk dia macam-macam. Kan? Dia duduk senyap, bertenang. Orang perempuan memang rajin buat ibadat. Dia punya grup tadarus pagi, pas Zuhur. Sementara nak tunggu berbuka, malam karang, penuh tadarus orang perempuan. Kita ni, orang laki-laki ni kira malam tu okey lah. Bismillah tu slow ya. Sadaqallahul azim nu kuat. Mula-mula tadarus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari tengok habis dah buka surat terakhir sejuzuk tu. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Quran. Kuat bukan main doa. Pemalah. Nah, ramai orang yang ingat sudah baca Quran, sadaqallahul azim, simpan dalam rak. Habis. Selesai. Tanggungjawab pada Quran. Ramai begitu. Habis bulan Ramadan, yang ikut grup tadarus, seorang pun tak mari kuliah maghrib. Majlis ilmu, kelas tafsir, kelas hadis. Hak nak hurai ayat Quran yang dia baca bulan Ramadan. Ini sia-sia. Orang macam ni tak tadarus pun tak apa. Ni bukan marah ni, geram. Sebab tu kita rajin baca Quran, hukum Quran sampai sekarang tak tertegak di atas muka bumi. Kerana umat Islam sibuk baca Quran. Halal haram dalam Quran ada dia peduli. Ada dia peduli tuan-tuan. Tu yang duk keluar surat khabar program tadarus sana, tadarus sini, tadarus sana. Tiap-tiap muka surat gambar program tadarus. Hak yang tadarus tu pula bila waktu baca Quran, ni dia tudung. Jambul wadi wak fikir dak depan. Tu Quran kata apa gitu? Tu cara kamu tutup aurat tu. Apa Quran kata? Baca Quran, tadarus Quran, anak isteri kamu di rumah. Halal haram Quran dalam rumah kamu. Jangan sibuk luar lagi, sibuk rumah kita tu. Ya halal haram Quran sebut dalam rumah tangga. Keluar pada masyarakat, pemerintahan. Tuan-tuan sekalian, sibuk buat program tadarus sana sini, tapi benda yang diharamkan Quran penuh dalam pemerintahan. Tadbir negara tidak ikut Quran, walaupun bulan Ramadan sibuk taja program tadarus sana sini. Bagi masjid 30 helai kan pelekat untuk peserta tadarus.
Sampai pengurusi masjid tu kata, kita tahun ni hanya menerima penyertaan 30 orang saja. Jemaah tanya sebab apa 30 tak boleh lebih, peruntukkan kem pelekat 30 lain saja. Tadarus pun ikut kem pelekat. Tuan-tuan, ni kita besok di hadapan Tuhan disoal. Sayang kita tak faham. Yang kita tahu, bila sampai tang innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kita memang hafal ayat tu. Kita pula duduk sebelah surau. Depan-depan tu, belah-belah tu ya. Imam pula bila sembahyang jemaah, kan, mikrofon luar buka. Kita tahu pagi Jumaat, relax di rumah. Kan? Innama yu'minu baru mari. Sampai baru keluar rumah. Innama sujud sajadah dah. Buka pintu mari. Kan? Tu perangai saya waktu mengaji sekolah dulu. Kan? Duduk kita ketua pelajar. Duduk bilik khas. Kan? Pagi Jumaat imam yang bertugas baca sujadah. Duduk tunggu. Angkat takbir. Lambat lagi innama yu'minu. Kan? Dengar daripada corong tu innama yu'minu baru keluar. Turun. Ketua pelajar duduk belakang ambil nama siapa yang masbuk. Tu kita kan salah guna kuasa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Hanya sahaja orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat kami, kata Allah. Faham tu? Boleh tembus ke makna ayat tu? Hanya sahaja orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat kami. Apa makna? Kalau sekadar baca saja belum beriman. Tu makna dia. Kerana orang kafir pun baca Quran hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Orientalis barat, Yahudi, laknatullah, jadi guru besar ilmu Quran di universiti-universiti barat. Mereka hafal Quran. Kita kuliah ayyuhal kafirun pun tak berjumpa lakum dinukum. Dia hafal. Dia hafal Sahih Bukhari. Dia lebih faham Quran daripada kita. Mengkaji Quran untuk mencari kelemahan umat Islam dan untuk mencari kekuatan pada diri dia. Dia lebih percaya pada Quran lebih daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Allah Ta'ala peringat dalam ayat sejadah tu. Tiap-tiap minggu baca. Tapi kita jadi pekak, payah tuan-tuan sekalian. Campur dengan tak belajar, campur dengan tak faham, campur ke semua tu jadi bengong dia panggil. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Kalau kamu nak tahu orang yang beriman dengan ayat kami ni siapa? Yang benar-benar beriman dengan Quran ini apa sifatnya? Idza dzukiru biha, apabila dibacakan ayat itu di hadapannya. Zukiru dengan makna baca, zukiru dengan makna peringat. Bila diperingatkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, segera ia bersujud. Sujud yang dimaksudkan dalam ayat tu sujud apa? Tu. Adakah sujud Allahu Akbar, letak semua 7 anggota sujud dengan sempurna mengikut hukum fiqh mazhab Syafi'i? Hebatlah kan? Hebatlah. Kan? Mengaji fiqhul manhaji. Surah Al-Kahfi, kuliah Maghrib. Yang mengajar ada PhD, UIA dalam bidang fiqh. Jaga sungguh ni semua 7 anggota sujud. Tak ada satu pun yang tak sempurna. Sujud yang sempurna. Ikut cara Nabi. 3 kali ikut kursus solat cara Nabi. Tu ke maksud dia? Tu. Sebab tu bila kita belajar tafsir, tiap-tiap ayat ada asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Sebab tu dia mari lepas tu. Kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim. Lalu mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Mari lepas tu wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong seperti mana sombongnya iblis ketika menerima perintah Allah supaya sujud kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Makna sujud tu apa? Contoh kita baru pindahlah mari taman. Taman apa ni? Tadi. Pergi taman tu okey.
Surah banyak sini ya. Surah sini surah. Cuma surah ni lah. Surah gua dia panggil. Nah, surah gua, surah Al-Kahfi, surah gua. Ataupun surah Sabri. Ada agak kawan-kawan kata ustaz tak pergi surah Sabri. Oh, mana pula surah Sabri? Surah Kahfi. Oh, Kahfi. Sabri bukan pemilik surah tu. Dia tu program aja. Tapi ustaz-ustaz kata surah Sabri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baru pindah lah mari taman ni contohnya. Daripada mana? Daripada Perlis lah. Mari, jauh mari. Berhijrah kita. Sampai kita pun nak tengok apa peluang boleh buat ni nak cari makan Sarah anak bini. Dia kata aku nak menyaga lah, buka kedai. Kita pun cari tempat ada kedai, pilih satu perniagaan nak menyaga. Kita pun dah nak mula menyaga, marilah ke surah Kahfi ni jumpa imam. Mam, malam Jumaat ni saya nak minta imam dan jamaah mari kedai baru saya, nak buka kedai baru, minta baca Yasin dengan doa selamat. Imam pun tanya, cik nak menjaga apa? Oh, mana boleh bagi tahu, kata dia. Kalau bagi tahu tak surprise ya. Oh, nak buat kejutan. Kan? Kata tu imam kena bagi tahu lah nak menjaga apa. Senang saya nak bagi tahu jemaah tu. Tak boleh. Nanti hari kami malam Jumaat ni, tahu lah depan syak datang lah. Cakap banyak pula imam. Kata dia marah imam pula. Kan? Allahu Rabbi. Lah imam kata, kalau cik tak nak bagi tahu nak menjaga apa, saya nak datang lah. Okey. Dia pun pegang tangan imam. Bawa pergi tu balik tirai. Kan? Saya nak buka kedai sport tu. Nak buka kedai sport tu, nak minta imam buat doa selamat. Mujur imam tu tanya. Kalau tidak, malam tu kita semua pergi ramai-ramai bawa surah Yasin. Buka-buka kedai tu dia counter sport toto merah putih penuh depan. Kan? Tanya. Kedai sport toto cik nak buka? Ya, kata dia. Imam pun pegang tangan. Ni. Dengar ayat Quran saya nak baca. Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu." Mafhum ayat judi ni Allah Taala haramkan. Tenun nasib, judi, tikar ekor semua ni Allah Taala haramkan. Rijsun, najis, amalan syaitan. Tak boleh buat, haram. Dia pun tanya, ayat Quran ke yang imam baca tadi? Tak pernah dengar rupanya. Hak ni, walaupun tak pernah dengar, kadang-kadang dia baca dah bulan Ramadan tu. Tapi dia tak tahu apa tuntutan ayat tu. Bila imam kata ni ayat ni dalil kata judi, tenun nasib, arak, tikar ekor semua ni adalah haram. Ayat Quran ke yang imam baca tadi? Ayat Quran. Betul ayat Quran. Betul. Confirm bodoh. Kata imam. Confirm. Tak pernah dengar? Tak pernah ni kali pertama dengar. Oh, kata imam. Ayat Quran ayat Quran. Kalau ayat Quran saya tak jadilah menjaga sport toto, saya nak buat benda lain lah. Nak menjaga babi pula kata dia. Imam kata babi pun tak boleh mangkuk, kata imam. Babi pun tak boleh imam. Tak boleh. Baca ayat pula khinzir pula. Tak boleh. Betul tak boleh? Tak boleh. Ayat Quran. Betul ayat Quran. Betul. Kalau itu saya tak jadilah. Tak mau menjagalah. Saya nak menjaga kuih raya. Okey ya. Kuih raya boleh. Tu makna sujud kepada ayat. Orang yang mendengar ayat kami, sujud dia. Ramai pagi Jumaat, sujud. Ada tak waktu imam sujud masa sembahyang sujud sejadah, sembahyang subuh, baca ayat sejadah, tak sujud. Sujud belaka, kepiah putih sujud, kepiah hitam sujud. Bulan sujud, dacing sujud. Apa lagi? Kerih sujud, pedang pun sujud. Tombak pun sujud. Sujud belaka ni. Baju Melayu sujud, jubah sujud, tak serban sujud, hak pergi Mekah dah sujud, hak tak pergi lagi sujud. Sujud semua ni. Apa hukum bila imam sujud, dia tak sujud? Batal sembahyang dia. Walaupun sujud tilawah itu hukumnya sunat, tetapi bila imam sujud dalam sembahyang, wajib makmum sujud bersama dengan imam. Kalau makmum tak nak sujud, batal sembahyang makmum. Macam sujud sawi juga lah. Kita kata saya tak mau sujud. Pasal apa saya nak sujud? Imam yang lupa, bukan saya. Saya ingat. Saya kata dah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam
Nak terus juga. Ini kan negara demokrasi. Demokrasi kepala korak kamu. Bila matang waktu sembahyang tuan-tuan dan puan, imam seorang yang terlupa lalai, kita tak apa. Tapi bila imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Kalau kita tak sujud, batal sembahyang kita. Sebab tu tuan-tuan nak mencari titik pemisah di antara mukmin yang sebenar dengan mukmin munafik ini payah di zaman kita. Macam kita nak kenal lanun lah. Kenal lanun zaman dulu lebih senang dari lanun zaman sekarang. Lanun zaman dulu kita tarik teropong laut, kita nampak ada bendera hitam, ada gambar tengkorak, ada tulang selang itu dua. Dia punya nakhoda tu pula apa? Gitulah. Sebelah mata tutup, hitam. Confirm tu lanun, senang. Lanun zaman sekarang, hari Jumaat, sembahyang Jumaat suar depan. Lanun zaman sekarang, haji 2 kali, umrah 4 kali. Kan? Lanun zaman dulu merompak nampak depan mata. Lanun zaman sekarang merompak senyap, orang tak tahu. Tahu-tahu tirih, tahu-tahu bocor. Tu lanun zaman sekarang. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang faham? Tu tanya balik, biar faham betul, jangan faham tak betul lah. Sebab tu bila kita banyak baca Quran, kita kena tahu kewajipan kita. Selepas kita tutup Quran, kita ada kewajipan. Kalau tak boleh baca, kena belajar sampai boleh baca. Lepas baca, kena berusaha untuk faham apa yang kita baca. Lepas kita faham, wajib kita amalkan apa yang ada dalam Quran. Yang keempat, yang paling penting, wajib kita memperjuangkan sehingga setiap perintah Quran itu tertegak di atas muka bumi yang kita pijak pada hari ini. Kalau kita tak boleh buat lebih-lebih pun, kita wajib bersama dengan perjuangan yang memang terang-terang mengisytiharkan perjuangan dia untuk memastikan tertegaknya hukum Quran di atas muka bumi. Kita tidak boleh bersama-sama dengan perjuangan yang tidak ada cita-cita, yang tidak ada hasrat, yang tidak ada usaha untuk memastikan tertegaknya perjuangan itu, menegakkan hukum Allah Ta'ala dalam Quran di atas muka bumi. Haram hukumnya kita bersama dengan golongan ini. Tu tanggungjawab kita. Jangan ingat selesai, sadaqallahul azim, tutup. Kalau tidak, Nabi tak kata rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa ramai yang banyak baca Quran di dunia dulu, akhirnya di akhirat, di padang mahsyar, Quran yang dia baca melaknati dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Cukup lah. Maka sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Ada soalan? Sambung sikit lagi? Mari sambung sendirilah. Di hujung kuliah saya ni, saya nak pesan sikit. Ya? Tuan-tuan, kita ni 10 akhir Ramadan. Orang ni Allah Ta'ala sebut semua dalam kerugian belaka, kecuali yang selalu berpesan-pesan. Jadi kita berpesan. Tuan-tuan kena ingat, godaan-godaan di luar lebih dahsyat ni, 10 akhir Ramadan. Mengajak kita jauh daripada masjid, daripada majlis ilmu, daripada qiyamul lail, daripada i'tikaf, daripada Quran, daripada betul-betul memperkemaskan ikatan pinggang kita, memperhebatkan ibadat. Nampak macam mana? Suasana dah macam tu. Kan, tuan-tuan? Dr. Muhammad Mursi, Presiden Mesir yang baru. Jumaat pertama Ramadan yang lepas, dia sembahyang Jumaat di masjid kampung dia, di Zaqaziq. Saya waktu belajar sana dulu pernah pergi Zaqaziq, ramai budak Melayu belajar. Cawangan Al-Azhar di Zaqaziq. Ada satu masjid besar, tengah-tengah bandar Zaqaziq, nama Masjid Fatah. Dia pergi sembahyang Jumaat situ lah. Sudah sembahyang Jumaat, dia pun berucap. Menyebabkan satu masjid menangis. Kenapa menangis? Kata, kami tak pernah dengar lagi sebelum ni ucapan Presiden yang begitu menyentuh hati kami. Apa dia yang dia sebutnya? Dia tazkirah Ramadan.
Dia pesan suruh banyak-banyak buat ibadat, banyak sedekah, banyak-banyak baca Quran. Tuan-tuan, bulan ni bulan Quran. Banyak-banyaklah baca Quran. Dekatkan diri dengan Quran. Inilah masa nak didik diri kita jadi orang beriman, bertakwa. Punya rindunya rakyat Mesir dengan ucapan yang macam tu. Kan? Maknanya dia sebagai pemerintah, ketua negara, dia tahu tanggungjawab dia adalah untuk membentuk suasana dalam negara dia. Agar rakyat jadi minat dengan ibadat. Tuan-tuan tengok ni 2-3 hari lepas, Sultan Kelantan buka istana. Sultan Kelantan buka istana. Panggil rakyat Marahin bawah ni masuk istana. Puluh ribu masuk dalam istana. Duduk dalam dewan yang selama ni menjadi tempat mengadap, tempat kurnia pingat, tempat lara, tempat cinta dunia, tempat orang berebut darjat. Hari ni jadi tempat rukuk dan sujud. Itu timbul, bukan baru sehari dua timbul. Setelah 20 tahun Kelantan tu dipimpin oleh ulama. Tuan-tuan setuju tak setuju terpulanglah pada tuan-tuan. Tu siapa suruh panggil saya? Saya bersama dengan kepimpinan ulama. Tuan-tuan tak setuju, terpulang lantak kamu semualah. Kan? Tu hak kita masing-masing lah, tuan-tuan. Kan? Kita bukan kira parti apa. Kita kira yang memimpin tu ulama. Tuan-tuan sekalian, hak tu penting sekali. Yang memimpin tu ulama, tok guru. Tuan-tuan sekalian, ulama. Setelah ulama memimpin Kelantan 20 tahun, didik tarbiyah sultan, sultan buka istana untuk ajak orang masuk semayang. Pernah tuan-tuan dengar negeri lain? Sultan buka istana, ajak rakyat masuk rukuk dan sujud. Itulah keberkatan hasil tarbiyah dan didikan para ulama. Menteri Besar Kelantan kata apa? Saya ni terpaksa kena quote ucapan dia. Sebab PM kita tak sebut gitu. Kalau PM kita sebut, saya akan quote ucapan PM ni. Saya rakyat yang setia. Sungguh saya sayang negara. Kan? Tapi dah dia tak sebut, nak buat macam mana? Apakan daya diriku yang lemah ini? Kan? Tapi dah dia sebut. Menteri Besar Kelantan kata, saya tidak perintah Kelantan. Ni keluar ucapan dia. Tetapi saya mentadbir Kelantan. Saya tidak perintah Kelantan, saya tadbir Kelantan. Dan bila saya tadbir, saya mentadbir rakyat Kelantan yang merupakan manusia, bukan binatang. Tok Guru bila cakap gitu, manusia belaka, bukan binatang. Kata dia. Ni, rakyat Kelantan semua manusia. Bila manusia, maka saya perlu mentadbir hati-hati rakyat Kelantan. Sebab tu saya masuk ke dalam hati rakyat Kelantan rasa takut pada Allah. Jangan takut pada manusia, takut pada Allah. Rezeki di tangan Allah. Mati hidup di tangan Allah. Ni saya masuk ke dalam hati rakyat Kelantan. 20 tahun saya tadbir Kelantan. Inilah benda yang saya bubuh setiap hari dalam hati rakyat Kelantan. Bulan Ramadan ni round, setiap jajahan buka Quran, majlis tadarus, bukan sekadar baca, hurai, tafsir. Tahun ni surah apa tu tak ingat lah. Makna 20 tahun dah 20 surah dah. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita tuan-tuan bila masuk 20 Ramadan jangan terpengaruh dengan luar. Walaupun sekarang duk sibuk penuh memenuhi supermarket, tempat menjual beli, membeli belah. Kita pergi juga, tapi sekadar persiapan sederhana, wasatiyah cukuplah. Faham wasatiyah? Tak faham juga wasatiyah pun. La ilaha illallah. Sederhana. Sederhana. Cincin jangan mahal kalau beli 27 juta ya. Jangan mahal-mahal. Lebih, itu kira sederhana, wasatiyah. Kalau belanja apa-apa pun, jangan sampai juta-juta lah. Bilion-bilion dah cukup. Wasatiyah. Kita gitu juga nak sambut raya. Kena wasatiyah. Sederhana. Kan? Ni, kalau raya-raya tu, kalau kawan-kawan tak datang rumah, telefon, suruh datang. Datanglah rumah ai. Kenapa you all tak nak datang rumah ai? Datanglah. Dah kawan-kawan datang, kawan-kawan tak tanya pula langsir harga berapa, sofa harga berapa. Sibuk pula dia bagi tahu. You tak nak tanya ke langsir ai ni berapa harga? Sofa ai ni berapa harga? Kan? Dia pula sibuk nak bagi tahu. Tiba-tiba anak dia telefon daripada London. Anak ai dari London. Anak ai dari London.
3 kali anak I dari London. Orang tanya ke? Orang tak tanya pun. Yang sibuk nak bagi tahu. Tu. Allah, bijaknya syaitan tu. Bijaknya. Bijak sungguh. Kalau tidak tuan-tuan, dia tak boleh ajak ramai-ramai umat Islam ni masuk neraka sama dengan dia. Kena bijak. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mati besok. Apa kita nak bawa menghadap Allah? Amalan kita. Kalau kita dah tahu dah nak bawa amalan, kenapa tak buat amal banyak-banyak? 10 akhir Ramadan inilah saat pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita cita-citakan dalam hidup ni? Selain daripada mengharapkan pembebasan daripada api neraka. Itulah setinggi-tinggi cita-cita kita, aqsal muna. Iaitu bila balik di akhirat nanti kita akan bebas daripada api neraka. Sedangkan Tuhan telah tawarkan ni, Ramadan ni. Datangkan Ramadan, kurniakan Ramadan. Maka jangan bertangguh, jangan berlengah. Kan? Ada orang yang faham, tuan-tuan sanggup ambil cuti 10 akhir Ramadan. Cuti tanpa gaji. Semata-mata nak memperhebatkan ibadat di 10 akhir Ramadan. Dia kata gaji boleh cari ustaz. Gaji boleh cari. Tapi keampunan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pembebasan daripada api neraka, saya nak cari dengan apa? Saya tak boleh beli dengan duit. Kecuali duit saya tu saya tukar buat pahala. Saya cakap menangis. Punya insafnya hati dia tu. Sanggup. Dia tak peduli dunia, tak apa. Bukan selalu dia kata ustaz 10 hari ya. Setahun. 10 hari ya. Ramadan pula 30 hari ya. Daripada 360 hari. Perhebatkan ibadat. Perhebatkan. Dapat Lailatul Qadar menyamai ibadat 83 tahun. Kalau dapat 12 kali seumur hidup menyamai ibadat selama 1000 tahun. Inilah nak bawa menghadap Allah. Sambil buat ibadat, sambil belajar agama. Tujuannya apa? Nak jaga amalan, jangan bagi rosak. Kerana amalan ni pun ada benda-benda yang boleh menyebabkan terhakis pahala amalan. Itu kena belajar. Tuan-tuan sekalian. Habis ya? Salam ustaz, jika imam lupa rakaat, dia buat 3 rakaat saja untuk solat isyak tapi dia tak buat sujud sahwi dan terus salam. Kita perlu tak tambah rakaat atau buat sujud sahwi atau niat berpisah dengan imam? Imam buat sembahyang isyak 3 rakaat, dia beri salam. Kan? Apa dia duk ingat wallahu alam, mungkin lepas bergaduh dengan bini kot. Rakaat 3 terus beri salam. Dia pula tak sujud sahwi. Kita tahu, kita yakin dia sembahyang tu 3, maka wajib kita mufaraqah daripada dia, sambung lagi satu rakaat. Adapun dia, makmum kena bagi tahu, Ji buat sembahyang isyak 3 kepala otak kamu. Aku berani potong jari, aku buat 4. Lantak ke dia lah, biar. Kalau sampai begitu, kan? Iya ke dia kata, baru 3. Iya, Ji. Dia pula kena bangun terus. Sambung 1 rakaat lagi, niat masuk balik dalam sembahyang isyak, sambung 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Kita tak perlu sujud sahwi. Nah? Tu. Nampak? Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya apa yang saya sebut sepanjang kuliah ni mungkin ada yang tuan-tuan terasa sebagainya tu terkasar bahasa, kita minta maaf lah. Nah, yang kita sebut ni, ulama mesti amanah dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama mesti amanah dengan ilmu. Ulama lah manusia yang paling perlu pada sifat amanah. Yang betul mesti kata betul, yang salah mesti kata salah. Kalau ulama tak amanah dengan ilmu, macam mana orang jahil nak tahu kebenaran? Walaupun orang marah kita, tak apalah. Biasalah tu. Nabi dulu diperangi dengan senjata, bukan takat dimarahi dengan lidah, diperangi dengan senjata. Itu biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya hari ini bawa sijil wakaf. Sijil wakaf tanah komplek masjid sekolah saya. Lama dah tak mari kafi ni, rasa-rasa tak ke 5-6 tahun dah tak mari. Lebih Masya Allah, ingat Saya pun dah tak ingat. Bukan Sobri tak jemput, Sobri jemput, tapi saja saya sombong sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya bertaubatlah pada hari ini. Hak tu yang mari tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah bawa sijil wakaf. Saya mudir dan pengurusi Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam Nawawi.
Tubuh tahun 2009. Tuan-tuan sekalian. Kita ada Facebook. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook perkembangan sekolah kita. Nah, Facebook kita Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi. M-A-T-I-N. Tuan-tuan type Matin, keluarlah. Bukan Mantin Negeri Sembilan. M-A-T-I-N. Ada dalam Facebook. Yang bagi ada Facebook lah. Yang ada akaun Facebook boleh tengok program sekolah kita. Jadi tuan-tuan sekarang kita ada 80 orang pelajar. Dan kita telah jadikan sistem kita ni tahfiz. Kemudiannya pondok. Ada lebih kurang 60 pintu pondok warga mas. Warga mas dan tidak mas pun ada. Warga Perak pun ada. Kan? Warga Perak pun ada. Warga mas pun ada. Ada belakang. 60 pintu lebih kurang. Jadi kita ni masih terhutang tanah lebih kurang dalam 2 ekar yang belum selesai. Di atas tanah ni ada masjid kita. Masjid ni pun belum siap sepenuhnya tapi boleh guna, alhamdulillah. 17 bulan 5 tahun 2011 Datuk Dr. Harun Din telah resmikan fasa pertama masjid kita. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita buat sekolah, buat masjid ni, masyarakat sekeliling, alhamdulillah. Kuliah pengajian malam-malam ni, kuliah maghrib ni, tak ramai, lebih kurang 1,200 orang ya, jemaah. Sebab di Perlis ni dia tidak ada masjid-masjid biasalah, suram. Bukan macam Selangor ni, Perlis, tempat tinggal dewa-dewa. Biasalah, Indra Kayangan. Kan, tuan-tuan sekalian. Jadi, di atas tanah ni ada masjid, ada pondok. Dan dalam masjid ni, pelajar kita buat halaqah setiap hari, belajar tahfiz ni. Hafal Quran, hafal hadis, belajar fiqh dan sebagainya, setiap hari dalam masjid ni. Jadi tuan-tuan, tujuan kita cari harta ni, sebenarnya adalah untuk menebus diri kita daripada api neraka dengan harta kita. Tu tujuan kita cari harta. Dan kita kena tukar harta kita tu buat pahala, baru bermanfaat. Dan wakaf ni bukan mahal mana pun. Sekaki RM10 saja. Lebih mahal seluar spender kita lagi daripada tanah wakaf ni. Kita sejak lagi petang buka puasa, kita mengadak tu semua RM450 waktu berbuka tu semua jadi taib belaka. Tuan-tuan sekalian. Sungguh tidak saya sebut ni? Sungguh. Tapi bila kita wakaf RM10 sekaki. Contoh. Atas nama kita. Ataupun atas nama mak ayah. Nak berbakti jadi anak yang soleh untuk mak ayah. Yang hidup ataupun yang telah meninggal. Maka harta wakaf ni hukum dia kekal. Haram dijual beli sampai kiamat. Tak boleh jual beli. Tu maksud harta wakaf. Hukumnya berat sikit amanahnya. Tuan-tuan sekalian. Lebih lagi di atas tanah yang tuan-tuan dan puan-puan wakaf ni, ada masjid. Sekali disebut subhanallah dalam masjid tu, tuan-tuan mendapat pahala. Kan? Anak-anak kita baca Quran, 1 huruf 10 kebajikan di sisi Allah. Bukan baca sehari 1 huruf. Berjuzuk-juzuk sehari, mengulang. Tuan-tuan dan puan-puan. Orang semayang dalam masjid 5 waktu berjamaah. Orang dalam pondok, tuan-tuan duduk dalam pondok baca Quran. Duduk dengan niat buat ibadat. Orang pondok ni bukan buat apa. Masuk waktu pergi semayang. Lepas semayang balik tidur. Kan? Bangun baca Quran, baca kitab. Waktu orang baca kitab dalam masjid, naik atas masjid. Kita wakaf tanah tu. Tanah tu kita wakaf. Tapi jangan lepas kita wakaf tanah ni, kita pun berhenti buat ibadat. Cukup dah. Aku dah cukup dah. Aku wakaf dah tanah. Jangan gitu. Kan? Saya kira kalau tuan-tuan tidak ambil kesempatan, belum tentu peluang yang akan datang kita ada kesempatan. Belum tentu. Ambillah kesempatan. Bulan Ramadan ni, sebaik-baik sedekah. RM1 sama dengan 7,000. Tak sama dengan luar. Dan projek yang saya buat ni, projek nak lahirkan ulama, tuan-tuan. Nak lahirkan ulama. Dengan sebab bantuan pertolongan tuan-tuan, mereka besok keluar jadi ulama, sepatah nasihat yang baik kepada umat, tuan-tuan dapat pahala dah. Oh besar, ni kerja besar, tuan-tuan sekalian. Ada orang peduli ulama pupus. Entah susah tak nak dapat ustaz tazkirah. 2 masjid jaga, khairiah dengan sini. Susah tak? Susah. Nak menunjukkan tak ramai. Tambah kami di Perlis. Sebab orang Perlis, ustaz-ustaz Perlis, semua mari Kuala Lumpur. Bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian. Tapi ada siapa peduli, ada siapa kisah ulama pupus. Tuan-tuan tak ingat hadis Nabi, di akhir zaman dekat dengan kiamat, Allah akan hilangkan ilmu. Betul tak? Macam mana cara Allah hilangkan ilmu? Allah Ta'ala matikan ulama. Ada orang kisah ulama pupus. Orang lebih sibuk, lebih risau badak Sumatera pupus daripada ulama pupus. Peruntukan juta-juta nak selamatkan badak. Tuan-tuan sekalian. Nah,
jadikanlah harta kita tu sebagai tebusan diri kita daripada api neraka Allah. Sebab Nabi kata as-sadaqatu junnah. Mensedekahkan harta itu perisai untukmu daripada api neraka. Tuan-tuan sekalian. Jadi, ambillah kesempatan harta kita yang lebihan tu, niat siap-siap dalam hati nak wakaf tu untuk siapa? Kalau pagi ni pakat tolong wakaf seorang sekaki pun dah lega banyak dah. Tuan-tuan sekalian. Nah, itulah yang saya nak sebutkan pada pagi ni. Terima kasih atas kesempatan peluang yang tuan-tuan berikan pada saya. Sekali lagi saya minta maaf, salah silap saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، اقضي حاجاتنا وارفع قدرنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر الدعاة والعلماء والمجاهدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمنافقين والظالمين وكل من هو عدو للدين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي برما، وادفع عنا وعنهم البلاء والحزن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.